Datin Shina, mohon respon. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana kita? Boleh Ustaz? Boleh Kita mula Ustaz? boleh mula? Boleh Ustaz. Kita dah 10.32 dah. Dah 10.32. Okey, kita Assalamualaikum Ustaz dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kita mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita syukur kepada Allah SWT pada pagi yang berbahagia ini. Sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah di atas talian. Kita berada dalam majlis ilmu. Kita mohon rahmat, kita mohon hidayah taufik dari Allah SWT untuk melapangkan dada kita, melapangkan pemikiran kita, mempermudahkan pembelajaran kita pada pagi ini. Moga-moga kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam ini sampai ke dalam hati kita, terpahat dalam minda kita, dan kita semua mohon keberkatan dari Allah supaya ilmu yang kita pelajari pada pagi ini dapat memberikan sesuatu kesan kepada jiwa kita, kepada diri kita, kepada minda kita, kerana tujuan utama kita mempelajari kisah yang terkandung dalam surah Yusuf ini adalah untuk kita mencari faedah, untuk kita mencari ibrah pengajaran, untuk kita mencari teladan. Jadi di antara tanda ilmu ini diberkati oleh Allah, maka ada perubahan kepada diri kita setelah kita belajar. Jadi salah satu perkara yang sangat penting apabila nak dapat keberkatan dari Allah, saya ingatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita belajar, kita mesti mengikhlaskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kena lapangkan dada kita, okey? Kita kena berada seolah-olah kita sedang membaca Al-Quran. Walaupun kita tidaklah membaca Al-Quran ayat demi ayat, tetapi kita sedang membaca cerita-cerita, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang berbentuk cerita. Maka apabila kita mendengar Allah bercerita, maka hendaklah kita fokus, hendaklah kita mengambil perhatian. Moga-moga adab-adab yang kita lakukan ini dapat memenuhi syarat-syarat mendapat keberkatan, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan dikehendaki untuk merujuk nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, yang mana ada sebahagian maklumat pada pagi ini kita menggunakan nota yang telah diberi pada minggu lepas. Dan ada beberapa maklumat tambahan, saya telah edarkan nota di dalam Telegram dan beberapa kumpulan grup-grup WhatsApp. Jadi kalau tuan-tuan tidak berada di mana-mana Telegram, tidak berada di mana grup WhatsApp, tolong maklumkan kepada saya ataupun kepada co-host supaya tuan-tuan dan puan-puan tidak terlepas dari sudut menerima nota. Tapi kalau tak dapat juga terlepas itu adalah saya mohon kemaafan, kelemahan diri saya, kekurangan diri saya dalam memberikan nota pada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tuan-tuan dan puan jangan risau, kerana nota yang diedarkan itu saya akan paparkan, saya akan tunjukkan di skrin Zoom tuan-tuan dan puan-puan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita akan memasuki
babak yang kedua, maknanya sebenarnya kita dah masuk babak kedua pada minggu lepas. Babak kedua kita dah belajar pada minggu lepas dan kita masih lagi berada pada babak yang kedua. Jadi kalau nak tahu babak kedua ni apa, okey, saya ulang balik semula. Seperti biasa, kalau setiap hari Rabu, kalau kita belajar 100 faedah teladan kisah Nabi Yusuf ni, kita akan menggunakan pendekatan ayat-ayat dalam surah Yusuf, kita letakkan di beberapa babak dan juga di beberapa adegan. Yang mana babak kedua ini, ia diwakili oleh ayat, dia diwakili pada ayat nombor 21 sehingga ayat nombor 34. 21 sampai 34. Yang mana babak dua ni adalah babak Nabi Allah Yusuf. Dia berada, cerita besar pada babak dua itu, Nabi Allah Yusuf dia berada di istana pembesar Mesir yang digelar sebagai Al-Aziz. Itu babak yang kedua. Dan pada babak ketiga nanti baru kita pergi kepada Nabi Allah Yusuf masuk ke dalam penjara. Sebab tu tuan-tuan kena ambil perhatian macam mana nak tahu babak dan macam mana nak tahu adegan. Sebab itu istimewanya surah Yusuf ini, dia turun sekaligus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu masa yang sama, maka tidak ada cerita yang terputus. Dia berbeza dengan kisah-kisah Nabi yang lain. Kadang-kadang ada banyak kisah Nabi duduk pada surah yang pelbagai, berbeza dengan kisah Nabi Allah Yusuf alaihi wassalam. Jadi kita masuk kepada babak yang kedua, kita nak pergi kepada adegan yang ketiga. Adegan yang ketiga ni merupakan adegan yang terakhir pada babak yang kedua. Adegan ketiga ni adalah adegan yang berkisarkan tentang macam mana perempuan-perempuan yang berada di luar daripada istana Al-Aziz, maksudnya kawan-kawan kepada isteri Al-Aziz. Mungkin tuan-tuan agak janggal saya menyebut isteri Al-Aziz sebab kita biasa dengar daripada kecil namanya Zulaikha. Kan? Kalau sebut Zulaikha tu, fahamlah. Okey. Kenapa saya tidak menyebutkan namanya Zulaikha? Kerana di dalam Quran Allah tak sebut pun namanya Zulaikha pun. Dalam hadis pun tidak menyebut namanya Zulaikha. Maka yang paling tepat sekali mengikut Al-Quran, kita sebut saja isteri kepada Al-Aziz. Kalau nak sebut nama Zulaikha tak salah jugalah sebenarnya. Sebab watak isteri itu dia mesti kena ada. Isteri kepada siapa? Kepada Al-Aziz. Al-Aziz tu siapa? Al-Aziz dia bukan nama orang, tapi dia adalah gelaran siapa yang memegang jawatan yang besar di Mesir, dia digelar sebagai Al-Aziz. Maknanya Al-Aziz ni adalah orang kuat selepas raja. Nanti kita akan jumpa pada ayat berikutnya, kita akan jumpa nanti pada babak yang ketiga insya-Allah. Kalau kita pergi pada babak yang ketiga nanti, kita akan jumpa pada babak yang nak masuk ke babak keempat kot, kita akan jumpa nanti munculnya Raja Mesir. Tapi pada babak kedua ni kita hanya jumpa watak Al-Aziz iaitu pembesar Mesir. Jadi tentu kena membezakan tentang pewatakan ni. Dia punya watak-watak. Kalau Mesir dia ada raja, dia disebut dengan istilah Al-Malik. Nanti kita akan jumpa ayat yang dia bermimpi. Maknanya orang kuat Mesir ni, maknanya orang kuat Malik kerajaan itu digelar sebagai Al-Aziz. Jadi babak kedua ni, adegan ketiga cerita tentang perempuan-perempuan, kawan-kawan, rakan-rakan kepada isteri kepada Al-Aziz. Jadi kalau saya sebut isteri Al-Aziz, tuan-tuan boleh gunalah namanya Zulaikha. Okey, tak apa kita sebut namanya. Okey, kita pergi kepada ayat nombor 30. Okey, adegan ketiga ni dia ayat nombor 30 sehinggalah kepada ayat nombor 34.
Baik, kita baca dulu ayat nombor 30. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah Taala telah cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampailah kepada kita surah Yusuf ini pada ayat 30. Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala niswatun. Kita baca ayat dia sekejap, saya kena alihkan dia punya. Okey. Wa qala niswatun fil Madinah. Okey, wa qala niswatun fil Madinah. Dan telah berkata, niswah ni perempuan. Telah berkata perempuan-perempuan di mana? Fil Madinah, di bandar. Di bandar mana? Di Mesir. Sebab cerita ini ceritanya di Mesir. Jadi dekat Mesir tu ada bandar, ada satu tempat, kota yang mana perempuan-perempuan dekat situ sebenarnya mereka berkata, dalam bahasa moden kita zaman sekarang ni, banyak senang kita nak lebih hayati, kita guna istilah bergosip-gosip lah. Jadi perempuan-perempuan di bandar di Mesir itu, mereka bergosip-gosip. Mereka gosip tentang siapa? Mereka bergosip tentang Imra'atul Aziz. Mereka bergosip-gosip tentang isteri Al-Aziz. Imra'atu adalah isteri. Al-Aziz, jawab yang saya sebut pada awal tadi. Al-Aziz dia bukan nama orang. Dia bukan nama suami kepada Zulaikha itu, nama Aziz tak. Al-Aziz adalah gelaran. Tapi Al-Aziz ni, dia ada pembesar mesin Al-Aziz ni, isteri dia itu yang orang sebut nama Zulaikha lah. Tapi dalam ayat ni, untuk saya sentiasa disiplinkan diri, sebab kalau kita baca Al-Quran, dengar cerita Al-Quran, kalau boleh, kita tak payah gunalah Israiliyat tu. Tak. Maksudnya kita pegang kepada, Allah kata isteri Al-Aziz, kita pegang je nama isteri Al-Aziz. Jadi, saya agak janggal nak bujuk nama Zulaikha tu. Sebab kita dah biasa kalau cerita tentang Quran, kita memang disiplin, tak nak pegang riwayat Israiliyat ni. Sebab kita tak tahu dia benar ke tak benar pun tak tahu. Yang paling penting, perempuan tu wujud. Jadi, isteri Al-Aziz itu, dia ni, cerita dia apa yang berlaku dekat rumah dia tu, kan, antara dia dengan Yusuf, lepas tu suami dia nampak, suami dia tahu, cerita itu sebenarnya sudah tersebar keluar kepada orang-orang di luar. Maka menyebabkan orang-orang di luar, mereka bergosip-gosip. Cuma Al-Quran tidak menceritakan kepada kita siapa yang jaga cerita tu kat luar. Siapa yang sampaikan berita itu di luar. Quran tidak menceritakan. Maka kita katakan wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Zaman dulu tak ada WhatsApp, zaman dulu tak ada media sosial, tapi cerita itu terkeluar. Cerita itu ditahu juga oleh perempuan-perempuan yang berada di luar, yang berada di bandar. Jadi perempuan-perempuan di bandar ni, kata para ulama, bahawa mereka ini adalah perempuan-perempuan yang, kalau bahasa kita ni, perempuan-perempuan bandar lah. Maknanya perempuan-perempuan yang kita kata istilah apa kalau perempuan bandar, dia panggil istilah apa? Macam geng-geng, saya nak sebut apa dalam bahasa, takut ada kecil hati pula nanti. Tapi perempuan bandar ni perempuan yang, ialah perempuan-perempuan bandar, kata-kata perempuan-perempuan yang duduk di kota-kota metropolitan lah macam tu. So mereka ni bergosip-gosip tentang siapa? Bergosip tentang isteri Al-Aziz. Mereka kata apa dekat isteri Al-Aziz tu? Mereka kata apa tentang Zulaikha tu? Mereka mengatakan turawidu fataha an nafsi. Mereka kata, isteri Al-Aziz tu kan, dia pergi, maksudnya dia pergi macam memujuk, merayu, berkehendakkan diri siapa? Diri Fataha. Fataha tu merujuk kepada Yusuf. Mereka menggelar Yusuf tu adalah khadam, adalah hamba yang berada di rumah Al-Aziz. Maknanya perempuan-perempuan tu bergosip, mereka macam mereka bergosip tentang isteri Al-Aziz, iaitu Zulaikha tu, macam dia ada dia pergi menggoda pula. Menggoda siapa? Pergi menggoda hamba dia.
Lepas tu mereka cakap lagi. Tengok punya sedap cerita ni kan. Mereka kata apa? Allah kata, mereka kata qad syaghafaha hubba. Jumpa tak perkataan qad syaghafaha hubba. Syaghafaha tu maksudnya perasaan suka tergila-gila lah. Maksudnya perasaan sukanya isteri Al-Aziz kepada Yusuf tu, Quran kata qad syaghafaha. Syaghafaha ni maksudnya perasaan suka yang macam dah memang tergila-gila sangat dah kepada hamba dia. Okey, lepas tu mereka kata inna lanaraha fi dhalalin mubin. Lepas tu mereka kata, ish, isteri Al-Aziz tu dia kata, dia kata Zulaikha tu, tak patut dia buat macam tu. Bukan dia kata tak patut, dia bukan tak patut dari sudut hubungan tu. Tapi yang mereka kata apa? Sesungguhnya kami memandangnya. Maksudnya mereka kata, mereka buat penilaian si Zulaikha tu, dia pergi goda khadam dia tu kan. Tergila-gila sangat dekat khadam tu. Dia kata, sesungguhnya kami memandang dia berada dalam kesesatan yang nyata. Kesesatan yang nyata. Maksud kesesatan yang nyata ni maknanya mereka kata apa yang Zulaikha buat tu sebenarnya tak betul. Bukan tak betul perbuatan tu. Tapi yang tak betulnya kenapa pergi menggoda orang yang tidak setara. Kenapa pula lah pergi cari hamba dia? Sebab apa? Sebab dia ini adalah isteri kepada siapa? Isteri kepada orang besar Mesir. Jadi, tak standard lah. Jatuhlah credibility, jatuhlah maruah dia mencari fataha, iaitu mencari khadamnya. Mereka, kalau kita baca ayat ni, mereka bukan macam bergosip-gosip tu, macam mereka cerita tentang tak patut kan kalau kita ada buat perbuatan macam tu, kita buat asap. Dia bukan gosip pasal tu, tapi mereka bergosip tentang yang si Zulaikha tu tergila-gila ke khadam dia tu. Sebab tu perkataan turawidu fataha. Fataha tu merujuk kepada khadam dia. Okey. Tak apa, nanti kita bincang dari sudut ibrah dia apa. Apa teladan dia? Macam mana cerita ni boleh terlepas? Lepas tu Tuhan fokus pula tu pasal niswah, pasal perempuan. Kenapa? Kenapa? Adakah watak-watak perempuan-perempuan di bandar di zaman dulu sudah suka cerita-cerita bab-bab yang macam ni? Betul tak? Bab bergosip-gosip, kalau dah jumpa tu, duduk di coffee house ke, duduk di Starbucks ke, duduk di mana-mana, maka agak-agak cerita apa yang akan dibincangkan? Agak-agak pasal siapa yang dibincangkan? Wallahu ta'ala a'lam, kita tidak hukum semua, tetapi Quran menyebutkan perempuan-perempuan itu mereka bergosip-gosip tentang bab itu. Adakah wanita ini dalam ayat 30 ni sama dengan wanita yang ada pada hari ini? Kalau jumpa akan bual apa? Kalau jumpa akan sembang pasal siapa? Tanya diri, tepuk dada, tanya iman. Okey, tak apa. Kita pergi ayat nombor 31. Nanti kita akan ulas. Okey, kemudian ayat 31 sebelum kita pergi, saya kemukakan persoalan agak-agak seorang perempuan kepada seorang isteri kepada Al-Aziz kan, apabila orang dah gosip-gosip pasal dia dan dia pun boleh tahu. Macam mana dia tahu? Inilah kadang-kadang kan, sebar sana sebar sini cerita-cerita, maka rupanya isteri Al-Aziz ni dia tahu orang duduk gosip-gosip pasal dia. Agak-agak orang perempuan ni, macam Zulaikha ni, agak-agak dia nak biarkan tak orang duduk kutuk dia, orang duduk kata dia. Agak-agak perempuan ni akan buat apa? Maksud dia adalah, soalannya adalah, apakah tindakan yang akan diambil oleh isteri Al-Aziz
demi untuk mempertahankan diri dia. Sebab apa? Sebab perempuan-perempuan dekat luar sana sedah menggosip-gosip tentangnya. Agak-agak sakit hati tak isteri Al-Aziz ni? Okey, apa yang dia buat? Oh, isteri Al-Aziz ni, dia orang pandai tau. Dia buat apa? Kita baca ayat nombor 31. Dia buat apa? Maka Al-Quran menceritakan kepada kita. Macam mana dia tahu cerita tu sampai, kita pun tak tahu. Wallahu ta'ala alam. Tetapi Quran kalau baca ayat 31, dia tahu cerita tu telah sampai. Tambah-tambah pula kalau zaman sekarang ni, ya Allah, orang bergosip-gosip dekat mana? Dekat mana? Dekat WhatsApp. Ada private group pula. Kau nak tahu tak? Kau nak tahu tak? Kau nak tahu tak? Macam-macam. Jadi, ada pula yang pergi menyampai. Jadi macam mana Zulaikha tahu? Kita tak tahu. Allah mengatakan, falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna. Okey, kita baca dulu satu. Allah kata apa? Allah kata, maka apabila dia telah mendengar apa? Mendengar mereka tadi telah gosip-gosip. Maksudnya Zulaikha tadi, isteri Al-Aziz tadi tu, dia tahu cerita dia yang dia pergi goda si Yusuf yang jadi khadam dia tu, kan dia dengar, maka dia buat apa? Maka Quran kata, dia kata arsalat ilaihinna, dia pun pergilah jemput mereka. Jemput mereka tu jemput siapa? Jemput perempuan-perempuan yang bergosip-gosip tadi tu. Dia jemput pergi ke mana? Dia jemput pergi ke rumah dia lah, ke tempat dia lah. Dia buat apa? Wa'atadat lahunna muttaka'a. Apabila dia datang, ialah rumah orang kaya, rumah kepada pembesar kerajaan, kan? Mestilah dia akan hidangkan dengan hidangan yang special. Dia jemput datang rumah. Dia hantar siapa jemput, kita tak tahulah. Dia hantar driver dia ke, dia pergi hantar utusan dia ke, tak tahu. Macam mana dia jemput, tak tahu. Kan zaman dulu tak ada WhatsApp, dia tak boleh nak PM. Wallahu'alam, tapi dia jemput datang. Apabila dia jemput datang perempuan-perempuan tadi, saya dengar suara, saya kena mute sekejap. Okay. Apabila mereka datang, dia buat apa? Dia sediakanlah satu jamuan yang special untuk mereka. Kalau kita baca dekat perkataan muttaqa'ah, jumpa tak perkataan muttaqa'ah? Muttaqa'ah ni dia dikaitkan juga dengan permaidani, iaitu tempat duduk. Maksudnya, kalau kita baca pada ayat ni, mereka buat jamuan tapi mereka duduk kat bawah. Mereka duduk kat bawah, so agak macam mana dia bersimpuk, agak-agak perempuan kalau ada jumpa macam mana agak-agak dia. Kan dapat makan jamuan, betul tak? Okey, datang. Okey, kita nampak. Dan menyediakan satu jamuan untuk mereka. Okey. Jamuan apa? Apa yang dijamu? Wallahu ta'ala a'lam. Quran tidak cerita. Tapi sudah pasti jamuan itu yang mereka duduk-duduk, yang dibentangkan permaidani duduk di bawah. Mereka duduk beri jamuan. Lepas tu Quran cuma sebut, Tuhan Allah kata apa? Wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina. Dan yang isteri Al-Aziz tadi pun, dia beri kepada setiap seorang perempuan tadi tu sebilah pisau. Sikkina ni maksudnya adalah pisau. Okey. Kenapa dia beri pisau? Kita tidak tahu kenapa dia beri pisau. Tetapi al-ma'lum, sedia maklum, kalau ada jamuan, ada pisau, tentulah pisau itu digunakan berkaitan dengan jamuan itu. Mungkin mereka membelah buah ke, mungkin mereka pisau tu, kita tak tahu pisau tu guna apa. Tapi secara maklum, apabila sebut ada muttaqi'ah, jamuan besar sambil duduk, tentulah pisau tu digunakan, dikaitkan dengan makanan-makanan yang dihidangkan. Okey, maka kita tak perlu nak elaborate. Kenapa pisau tu dia nak belah buah apa, dia nak buat. Kita tak perlu elaborate macam tu. Tapi al-maklum, kalau dikaitkan makanan dengan pisau, tentulah pisau tu digunakan untuk membelah sesuatu lah. Lepas tu, sambil duk sembang-sembang, pegang pisau tu, maka Allah menceritakan waqalati khruja alaihinna. Maka pada ketika itu
isteri Al-Aziz tu, dia suruhlah khadam dia. Maksudnya Yusuf itu, dia kata, keluarlah, dia kata keluarlah ke hadapan mereka. Kan? Sebab ialah Yusuf kan duduk di rumah tuan dia. Maka dia mentaati perintah tuan dia. Maka dia keluarlah menghadap perempuan-perempuan itu. Maka apa kata perempuan tu? Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Okey. Apabila mereka tengok si Yusuf itu, mereka takjub, mereka terperanjat, mereka kata orang macam terkejut beruk melihat kecantikan parasnya. Maksudnya mereka tengok, sebab sebelum ni mereka duk gosip-gosip, mereka tak pernah tengok si isteri Al-Aziz ni, dia nak defend diri dia, maka dia jemputlah. Dan dia buat satu trik. Kenapa dia buat macam ni? Kita akan tengok kenapa dia buat macam tu. Lepas tu, apabila perempuan-perempuan tu tengok si khadamnya, hambanya si isteri Al-Aziz tadi, mereka tercengang, terkejut mereka, dan sambil mereka pegang pisau tadi, Quran mengatakan mereka telah melukakan tangan mereka. Sambil mereka mengatakan apa? Mereka mengatakan, wa qulna hasya lillah ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Sambil mereka tak sedar, pisau yang mereka pegang telah terbelah jari-jari mereka, telah melukakan tangan-tangan mereka, jari-jari mereka, maka mereka terpacul keluar daripada mulut mereka berkata, Maha Suci Allah, dia ni bukan manusia ni. Dia ni malaikat ni. Maksudnya macam tu. Maknanya mereka mengatakan bahawa yang mereka nampak tadi tu, mereka kata apa? Mereka kata, ini bukan manusia ni. Ini siapa? Ini adalah seorang malaikat. Okey, kita faham malaikat yang mulia. Okey, jelas dekat sini, faham ya? Okey. Apabila perempuan-perempuan yang bergosip-gosip selama ini kata yang macam-macam dekat Zulaikha tadi, kan? Apabila Zulaikha dah berjaya dia punya trik dia tadi tu, kan? Baru tengok je. Baru kali pertama tengok, dah terluka jari-jari tak sedar, maka Zulaikha ambil kesempatan tu. Dia pun cakap apa? Kita baca ayat berikutnya. Maka dia kata apa? Dia kata, qalat fadhalikunna alladhi gosip dekat aku, duk kata dekat aku tentang dia tu kan. Dia kata, agak-agak macam mana body language isteri Al-Aziz tu kalau dia bercakap kan. Wallahu alam, tak tahulah nak menggaya kaum perempuan ni macam mana. Dia kata, itulah orang yang kamu duduk gosip-gosip tempelak aku tu, dia kata. Lepas tu dia kata apa? Dia tak malu-malu lagi tau. Maknanya Zulaikha ni, maksudnya sebelum ni dia diam-diam. Dia tak hebahkan pada orang lain, tapi cerita tu orang lain tahu juga kan. Lepas dia tengok perempuan-perempuan yang duk kata dia bukan-bukan ni kan. Baru kali pertama tengok, dah macam akal ni macam dah tak terfikir, sedang pegang pisau sampai tak sedar boleh lukakan jari-jari tu. Dia kata, inilah maksudnya Zulaikha ni dia dah dapat dah macam, okey, dia dah berjaya mempertahankan diri dia, maka tanpa segan-segan dia pun mengisytiharkan secara terbuka kenapa dia goda khadam dia tu. Maka dia katalah, walaqad rawadatuhu an nafsi. Dia kata, sebenarnya aku telah menggoda. Kita bulatkan perkataan rawadatu. Saya dah sebut dah sebelum ni. Perkataan turawidu, rawadatu, maksudnya perkataan ni sebenarnya dia perkataan macam, aku dah cuba banyak kali dah. Aku dah goda banyak kali dah. Supaya dia tunaikan permintaan aku, dia kata. Maksudnya Zulaikha ni kata apa? Korang baru sekali tengok dah boleh terkerat jari aku ni. Dia kata, aku ni tengok dah banyak kali dah lah duduk serumah dengan dia bertahun-tahun. Dah banyak kali dah
Aku cuba goda dia. Korang baru sekali tengok. Kan. Lepas tu, tetapi Zulaikha tengok. Ketika dia melontarkan ayat ni, kita nampak Nabi Yusuf dia buat apa. Maka dia kata, fasta'som. Dia kata, fasta'som. Dapat tak perkataan yang saya merahkan, fasta'som. Fasta'som ni, Zulaikha kata apa? Aku ni yang duduk lama-lama dalam rumah dia ni, ya Allah, macam manalah aku boleh tahan. Dia kata, aku cuba dia banyak kali. Tapi fasta'som. Tetapi dia menolak. Dan dia sangat kuat berpegang teguh kepada kesuciannya. Tengok perkataan fasta'som. Maksudnya ayat 32 ni membuktikan bahawa memang Yusuf itu dia memang berpegang teguh kepada agama. Walaupun banyak kalilah dia telah digoda. Yang paling klimaks sekali ketika pintu yang telah ditutup kita baca pada cerita yang lalu tu. Ingat tak pada babak yang sebelum ni pernah kita, pada adegan yang sebelum ni yang pernah kita sebutkan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak jelaskan lagi perkataan fasta'som. Dan nota tu mungkin tak ada, tapi kita boleh tulislah. Okey, perkataan fasta'som, tengok perkataan huruf fa, hamzah, sin, ta, ain, som ni kan fasta'som. Okey, fasta'som ni maksud dia apa? Okey, dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah kata, perkataan fasta'som ni dia kata adalah perbuatan menolak dengan bersungguh-sungguh. Perkataan fasta'som ni disandarkan kepada siapa? Kepada Yusuf. Siapa yang kata fasta'som? Isteri Al-Aziz tu, iaitu Zulaikha yang kata fasta'som. Fasta'som ni maknanya menolak dengan bersungguh-sungguh. Asalnya, kata Dr. Wahbah dalam tafsir Al-Munir, dia kata, asalnya ia diambil daripada kalimah al-ismah. Al-ismah. Al-ismah ni maknanya tercegah dari melakukan perbuatan maksiat. Jadi, perkataan ru'wah dia sebenarnya dekat perkataan ain, sod dengan mim. Nampak tak perkataan ain, sod, mim. Sod, mim. Dia punya huruf asalnya ain, sod, mim saja, ismah. Tapi kenapa ada huruf ta? Kenapa ada huruf sin? Kenapa ada huruf hamzah? Kalau kita belajar Quran, kalau kalimah tu ada huruf-huruf yang ada lebih huruf. Kalau ikut asalnya ain, sod, mim saja, ismah. Tapi kenapa digunakan tambah huruf? Ada huruf ta, ada huruf sin, ada 3 huruf tambah ni. Dia bukan maksud pertambahan ke apa. Maksudnya ada huruf-huruf yang lain menunjukkan bahawa Nabi Yusuf ni dia mencegah tu, menolak tu memang sungguh-sungguh. Itu dari sudut kalimah fasta'som. Jadi nak terjemah bahasa Melayu ni, maksudnya kita kata dia menolak dengan betul-betul dan bersungguh-sungguh lah. Ya, ini siapa yang mengiktiraf ni? Siapa yang kata macam tu? Iaitu Zulaikha yang kata macam tu. Dia kata, lepas tu tanpa malu-malu lagi, dia pun ambil peluang lah. Dia pun kata apa? Dia kata, wala illam yaf'al ma amuru. Dia kata sesungguhnya, dia kata kalau dia ni tak nak buat apa yang aku suruh, dia kata la yusjananna wala yakuna minas saghirin. Dia kata kalau dia ni tak mau buat apa yang aku suruh apa? Kita sudah maklum suruh apa. Kan? Tentulah dia ini pasti aku akan penjarakan dia. Dan kalau dia dipenjarakan, dia akan menjadi seorang yang hina. Tengok, Zulaikha ni isteri Al-Aziz, dia dah tak malu-malu lagi dah. Sebab apa dia tak malu-malu? Tak perlu lagi nak rahsia. Sebab apa? Sebab dia telah buktikan kepada kawan-kawan dia bahawa yang selama ni dia ditohmah, dia dikata bukan-bukan, dia digosip rupa-rupanya. Maknanya ayat dia menunjukkan seolah-olah kalau kita faham, maknanya mereka yang berkata-kata bergosip-gosip sebelum ni, mereka dah terdiamlah. Maka terbuktilah bahawa sebelum ni mereka kata, tak patutlah Zulaikha tu, akhirnya mereka mengakui. Kenapa Zulaikha buat macam tu? Maka Zulaikha pun isteri Al-Aziz tadi, dia pun kata, dia pun ugut Yusuf. Dia kata, kan, dia tunjuk, dia dah tak malu dah, sebab dia tahu dah semua orang bersetuju dengan dia, semua orang akan sokong dia, kan. Maka dia pun katalah, kalau dia tak ikut apa aku suruh, dia kata, maka aku akan penjarakan dia. Kalau dia dipenjarakan, dia tentu menjadi orang yang hina. Okey, kita dah faham dah cerita ni. Okey. Maknanya mereka ni memang dah tak malu dah untuk buat perbuatan tersebut, kan.
Maka kita tengok ayat berikutnya 33, agak-agak tuan-tuan dan puan-puan. Apakah tindakan yang diambil oleh Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam? Apa pilihan dia akan buat? Dia tak ada pilihan ketiga. Pilihan dia dua saja. Nabi Yusuf diberikan dua pilihan saja. Pilihan pertama apa? Pilihan pertama, ikut cakap tuan dia. Ikut cakap isteri Al-Aziz tu. Satu. Ataupun pilihan kedua, kalau tak nak dengar cakap dia, tak nak ikut cakap tuan dia, maka penjara. Kalau penjara, menjadi banduan. Menjadi orang yang hina. Maksudnya Nabi Yusuf, dia berhadapan dengan dua pilihan. Kalau dia tak nak ikut cakap tuan dia kena penjara lah. Okey, pilihan satu, ikut cakap tuan dia ke atau di penjara. Kalau dia di penjara, habislah dia. Kesenangan selama ni, betul tak? Duduk di rumah pembesar negara, duduk di rumah Al-Aziz, betul tak? Kalau kita bayangkan, tentulah dia dapat kemudahan, dia dapat tentulah makanan yang enak-enak, tempat tinggal yang cantik, tempat tinggal yang bagus. Tetapi kalau dia tak buat pilihan macam tu, dia tak ikut cakap perempuan tu, dia akan masuk penjara. Dia kena pindah pergi mana? Dia kena pindah pergi penjara. Selama ni duduk sedap, duduk dalam rumah, tempat tinggal yang bagus, makan mana yang bagus, tapi sekarang kau akan masuk ke dalam penjara. So pilihan mana yang Nabi Allah Yusuf buat? Maka Al-Quran menceritakan kepada kita, Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam membuat pilihan yang mana kita sudah maklumlah, tapi kita bertanya soalan ni. Maksudnya kalaulah kita semua berada pada kedudukan Nabi Allah Yusuf, apabila kita letakkan, walaupun bukanlah contoh godaan tadi, kita ambil contoh lain pun boleh juga kan. Contohnya macam Nabi Yusuf, dia bertemu dengan, kalau dia dengar cakap perempuan tu, dia akan buat maksiat kepada Allah. Dia tak kenang jasa baik Allah, dia tak bersyukur kepada Allah. Tapi kalau dia tak terima maksiat tu, dia akan dibuang, dia akan dimasuk penjara, susahlah lepas ni hidup dia. So dia bertemu. Macam kita, kalau kita duduk macam Nabi, kedudukan Nabi Allah Yusuf, kita nak buat macam mana? Kalau aku tak terima rasuah sekarang, aku dibuang kerja, aku akan dipulaukan, aku akan sekian-sekian. Tengok macam mana Nabi Allah Yusuf buat. Tengok, kita ambil pengajaran dekat sini. Kalau nak hidup senang, Allah tak suka, Allah murka. Mana nak? Nak Allah murka, tapi hidup senanglah dekat dunia. Masih boleh duduk dekat istana. Betul tak? Masih boleh makan gaji yang hebat. Boleh dapat kenderaan yang mewah. Tapi kau buat maksiat kepada Allah. Kau telah cari murka Allah. Kau telah bersyukur kepada Allah. Tapi kalau saya mencari redha Allah, saya mencari rahmat Allah, tapi saya susahlah. Maka Nabi Allah Yusuf alaihi wassalam, dia buat apa? Maka dia memilih pada ayat yang berikutnya, ayat nombor berapa? Nombor 33, dia berkata, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Nabi Yusuf dia membuat pilihan apa? Dia membuat pilihan, dia berkata, wahai Rabbku, iaitu Tuhan. Dia berdoa kepada Allah. Dia kata, dia meluahkan perasaan dia kepada Allah. Dia kata apa? Dia kata, wahai Tuhanku, dia kata. Dia menyebut dalam hadis ni, dia mengatakan, dia kata dalam Al-Quran, dia berkata, wahai Rabbku, dia kata, aku lebih suka di penjara daripada apa yang mereka ajak aku kepadanya. Maknanya Nabi Allah Yusuf dia mengambil jalan. Ingat, pegang cerita ni baik-baik. Pegang cerita ni baik-baik. Kalau suatu hari nanti kita bertembung dengan nak buat satu keputusan buat maksiat pada Allah, satu keputusan kita bagi Allah suka. Tapi kalau kita buat keputusan maksiat kepada Allah, hidup kita senang masa dekat dunia. Betul tak? Tapi kalau kita pilih jalan susah, kita biarlah hidup susah, tapi kita tak hilang Allah, mana kita nak? Kita nak hilang redha Allah ke? Kita nak kehilangan Allah ke? Ataupun kita tak nak kehilangan redha manusia? Ni kita kena belajar dekat sini. Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam, dia memilih untuk cari redha Allah.
biarlah aku susah macam mana pun selama ni duduk kat istana ke, duduk kat rumah pembesar ke, makan sedap ke, dia kata lebih baik aku memilih penjara ya Allah daripada aku mengikut kata-kata mereka. Maka Nabi Allah Yusuf dalam keadaan yang sangat genting tu, dalam keadaan yang sangat susah ketika itu, dia pun berkata kepada Allah. Dia meluahkan perasaan dia kepada Allah. Dia kata wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin. Dia kata ya Allah, dia kata jika engkau tidak jauhkanlah aku daripada tipu daya mereka daripadaku. Maksudnya dia kata ya Allah, kalau bukan kerana engkau yang lindung aku, berikan aku pertolongan, kuatkan iman aku, kan, dia kata mungkin aku dah terjatuh, mungkin aku cenderung nak pergi menunaikan harapan, menunaikan permintaan mereka, dia kata wa kum minal jahilin, maka kalau aku ikutlah mereka minta apa, dia kata tentulah aku tergolong di kalangan orang-orang yang jahil. Okey, ini adalah luahan Nabi Allah Yusuf kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia mendapat kondisi macam tu. Sebab apa? Sebab apa dia sebut ilaihinna? Kenapa dia sebut ramai kaidahunna? Sebab kita dah faham. Kalau sebelum ni ujian dengan Zulaikha seorang, tetapi dia bukan bertemu dengan Zulaikha saja, dia juga bertembung dengan ujian ramainya perempuan-perempuan tersebut. Jadi Nabi Allah Yusuf dia tetap memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, selesai tentang ayat 33. Kita pergi kepada ayat yang terakhir sekali pada adegan ini, maka agak-agak apa yang Allah tunaikan. Kita sedia maklumkan Allah tu dia Maha mendengar. Kita tak ambil ayat ni. Pegang ayat ni baik-baik, tuan tengok. Kalau Nabi Allah Yusuf dia luahkan perasaan dia, dia berada dalam kesulitan, tersepit dia. Antara nak patuh tuan dia ke, antara nak patuh Allah. Antara nak hidup senang ke, ataupun nak hidup susah. Maka dia berada dalam kondisi yang sulit, dia luahkan perasaan. Agak-agak, kalau kita lah duduk pada kedudukan Nabi Allah Yusuf ni kan kita ada kes yang sama, maka kita mengadulah kepada Allah. Allah itu dia Maha mendengar. Allah Ta'ala dia Maha mengetahui apa pilihan yang kita nak. Kan? Tuan baca cerita ni, tuan ambil lah pengajaran. Jangan takutlah kehilangan dunia tu. Jangan takut. Daripada kisah Yusuf ni kita akan tengok Allah pulangkan balik hasil dia. Atau kena ambil kisah Yusuf ni sebagai teladan. Maka Allah kata apa? Fastajaba lahu rabbuhu. Maka Rabbnya memperkenankan doanya. Allah mustajabkanlah permintaan dia. Lalu Allah buat apa? Fasarafa anhu kaidahunna. Lalu Allah Ta'ala jauhkanlah Yusuf ini daripada tipu daya mereka. Maknanya Nabi Allah Yusuf ni memang Allah telah berikan dia kekuatan untuk tidak mematuhi perintah mereka. Lepas tu dia buat apa? Allah kata hujungnya. Allah kata hujungnya yang penting. Allah kata innahu huwas samiul alim. Innahu huwas samiul alim. Allah kata Allah jualah yang mendengar dan Allah juga Maha mengetahui. Ambil dua nama ni. Dua nama Allah yang kat hujung ayat nombor 34 ni. Penting sangat. Kita kalau berada dalam kondisi yang seperti ini, situasi macam ni, mengadulah pada Allah. Mengadu pada Allah. Luahkan pada Allah. Allah tu mendengar. Allah tu dia tahu. Allah tu dia dengar, Allah dia tahu. Sebab itu kata para ulama tafsir, makna Allah tu mendengar, dengar apa? Innahu was-sami'. Allah tu Maha mendengar apa? Allah mendengar luahan Nabi Allah Yusuf dia berdoa kepada Allah, dengar hamba dia doa. Lepas tu apa makna al-alim? Allah tu Maha mengetahui. Kata As-Sa'di dalam tafsir Sa'di, dia kata Allah mengetahui niat yang baik yang ada pada Yusuf, yang mana dia sangat memerlukan bantuan dari Allah. Maka kata Imam Sa'di, ini adalah bentuk pertolongan Allah kepada Yusuf daripada fitnah yang menjerat dan ujian yang berat ini. Maknanya pegang dua nama ni. Nama Allah As-Sami', nama Allah Al-Alim. Tuan-tuan, Allah Ta'ala mengetahui
Allah Ta'ala mendengar. Allah Ta'ala tahu apa yang orang perkatakan tentang kita. Allah Ta'ala mengetahui apa yang jadi pada kita. Allah Ta'ala mendengar bisikan mereka. Allah Ta'ala mengetahui apa konspirasi mereka. Allah Maha mengetahui. Ngadulah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengajaran apa yang kita nak ambil? Ini paling penting sekali. Kalau belajar cerita, jangan sekadar nak tahu fakta saja. Tetapi apakah teladan faedah yang kita nak belajar. Jadi tuan-tuan, ibrah iaitu pengajaran ayat 30-34 ni, kita boleh ambil nombor satu, kita dapat belajar di sini adalah, okey, kita dapat belajar di sini adalah, inilah tabiat yang ada pada manusia. Nah, inilah tabiat yang ada pada manusia yang suka mengikuti cerita-cerita yang viral. Bahasa kita yang mudahnya adalah bahasa yang viral. Saya tanya tuan-tuan perempuan, macam saya dan tuan-tuan perempuan, kita semua ni banyak habiskan masa, manusia zaman sekarang ni lah kan, habiskan masa dia pergi cari cerita siapa? Manusia zaman sekarang ni, mereka habiskan waktu mereka pergi baca apa? Apa yang kita suka baca? Apa yang kita suka cari maklumat? Kita cuba kita tanya diri kita. Satu hari ni, aku pergi cari maklumat apa? Aku tahu tentang siapa? Tanya diri kita. Suka tak kita setiap hari kita mesti nak tahu gosip apa? Kita mesti nak tahu cerita artis ni apa? Cerita orang ni apa? Betul tak? Ada tak dari kita ni suka nak tahu pasal orang lain? Inilah tabiat dia. Cerita, kalau ada orang cerita, kau tahu tak kisah si artis tu gini, bla bla bla. Kadang-kadang, benda tu tak ada faedah apa pun. Kita tak ada faedah apa pun. Tapi itulah tabiat yang ada pada manusia daripada dulu lagi. Suka mengikuti berita-berita yang viral yang tidak mendatangkan faedah pada agama. Iman tidak bertambah, tak dapat dekatkan diri dengan Allah pun, tetapi yang malangnya jatuh kepada melakukan dosa-dosa besar kepada Allah. Sepatutnya buat apa? Patutnya fikir diri sendiri, fikir lemah sendiri. Tu sepatutnya. Okey, Quran pun tak terbaca dengan banyak lagi. Maka berita-berita yang tak penting yang di viral ni, tinggalkanlah. Kerana ia tidak ada keperluan dan kita bimbang jatuh pada dosa. Nombor dua ni, ini adalah faedah daripada yang ke-30. Kalau tuan-tuan tengok ada nombor yang tulisan hijau faedah 30, F30 tu, maksudnya kita punya pengisian kita ni berdasarkan kepada 100 faedah surah Yusuf. Jadi faedah yang ke-30 daripada keseluruhan faedah, kita dapat belajar daripada ayat tadi, berita seperti isu skandal ni, isu-isu yang buruk-buruk ni, orang tak suka ni, kan dia begitu tercepat tersebar di kalangan para wanita. Duhai wanita-wanita yang mendengar, yang tahu kisah ini, betul ataupun tidak? Betul ataupun tidak, kalau kes-kes bab-bab gosip-gosip yang bentuk-bentuk hubungan seksual ke, hubungan apa, skandal ke, entah apa-apa cerita pasal ni, suka tak suka, benda ni selalu tak, mudah tak cepat tersebar. Yang ni bahaya. Dia sangat bahaya. Sangat bahaya. Nombor satu bahaya adalah percaya kepada fitnah tadi. Itu dah nombor satu. Itu dosa besar. Yang kedua, mendengar keaiban. Mendengar keaiban orang seperti orang membuka keaiban orang. Dosa besar nombor 2 dah. Nombor 3, dosa besar sangka buruk. Nombor 4, pergi jaja pula pada orang lain. Dosa besar yang keempat. Orang yang buat dosa seperti ini, ingat ya, taubat tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, melainkan anda kena memohon maaf kepada sesiapa yang telah dijaja ceritanya, dibuka keaibannya, difitnah dia tentang maruah seseorang. Jadi cerita macam ni, belajar daripada kisah ini. Zaman dulu yang tak ada WhatsApp, yang tak ada Telegram, yang tak ada IG, yang tak ada benda media sosial pun boleh tersebar
cepat je berlalu mulut ke mulut, apatah lagi zaman sekarang. Jadi berhati-hati. Kemudian yang ketiga kita dapat belajar apa? Kita dapat belajar daripada kisah yang perempuan-perempuan bandar tadi tu, sepatutnya mereka kena marah. Mereka sepatutnya tak suka perbuatan buruk si Zulaikha tadi pergi menggoda Yusuf. Bukan mereka, faham tak? Maksudnya kan kita baca pengajaran ni adalah mana-mana perbuatan mungkar yang dilakukan, ia perlu dikecam, ia perlu dicela tanpa tengok siapa yang buat. Dia isteri pembesar ke siapa-siapa, sepatutnya kita kata itu mungkar, ia perlu ditinggalkan. Tapi kalau kita tengok dalam cerita tadi itu, mereka bukan kecam perbuatan melakukan hubungan yang salah tadi tu, tetapi yang mereka kecam adalah kenapa buat hubungan itu dengan seorang apa? Dengan seorang hamba. Itu isu dia. Sepatutnya tak kiralah dia buat dengan hamba ke, dia bersekedudukan dengan bukan hamba ke, tak boleh. Itu sepatutnya. Dan inilah pengajaran dia. Dan yang keempat, faedah yang ke-31 bagi 100 faedah, menunjukkan keistimewaannya para malaikat. Malaikat ni sudah pun disedia maklum, malaikat ni kalau manusia nak kata sesuatu yang cantik, mereka akan kaitkan dengan malaikat. Sebab malaikat ni memang makhluk Allah yang Allah boleh menukarkan mereka satu makhluk yang cantik. Sebab tu malaikat. Ini di antara keistimewaan malaikat, khususnya kalau macam Jibril. Dhu mirratin. Jibril memang mempunyai penampilan yang cantik. Jadi kita ambil daripada pengajaran tadi. Dan satu lagi sebelum saya lanjutkan, okey, tuan-tuan dan puan-puan, satu lagi mungkin boleh catat, tapi saya tak masuklah di dalam teladan. Tuan-tuan boleh masuk dia sebagai teladan juga. Contoh, tuan-tuan boleh masuk menunjukkan keistimewaan Nabi Allah Yusuf dari sudut ketampanan dia tu. Saya tidak masukkan ia sebagai teladan, walaupun boleh masuk teladan pun. Tapi kita boleh letaklah antara keistimewaan Nabi Allah Yusuf ni dari sudut ketampanan dia. Sampai mereka tak sedar, mereka telah terbelah apa? Mereka telah melukakan jari-jari mereka. Ada hadis Nabi, riwayat Muslim, ada hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad, kita pernah dengar Nabi kata apa? Nabi kata, u'tiya Yusuf syatrul husni. Nabi SAW bersabda, telah diberikan kepada Yusuf ini separuh kecantikan dan ketampanan. Maksudnya macam ni. Kalau dunia ni cantik, kalau dunia ni penuh kecantikan kan, contohnya kalaulah ada lelaki-lelaki yang handsome ni, separuh lelaki-lelaki yang handsome dekat muka bumi ni ada pada Yusuf. Itu maksud dia. Itu yang masuk, separuh kecantikan ada pada Yusuf. Maksudnya kalau lelaki-lelaki ni handsome ni, kumpul lah semua lelaki-lelaki ni yang cantik-cantik, yang handsome ni, separuh daripadanya ada pada Yusuf. Separuh lagi diwakili oleh manusia yang lain. Macam tu dia punya gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukanlah teladan kita nak melihat pada ketampanan wajah. Yang sepatutnya kita nak melihat kepada ketampanan iman. Jangan cantik luar tapi dalamnya buruk. Kalau boleh kita nak cantik dalam, cantik luar, cantik sana sini. Macam tu. Jelas tak? Sepatutnya kisah Yusuf ni bukan kita nak tonjol-tonjolkan kepada ketampanan luaran. Memang benar, memang Allah cantikkan dia. Tetapi sudut teladan yang utama adalah melihat bagaimana cantiknya iman Nabi Allah Yusuf alaihimussalatu wassalam dalam dia menjaga kehormatan dirinya, sehingga kan Zulaikha sebut tadi, ya Allah sebut dalam Quran tadi, Yusuf ni memang dia betul-betul jaga kehormatan dirinya sampai kan digunakan huruf alif, sin dan ta diletak kepada perkataan fasta'sam. Jadi itulah sepatutnya yang kita nak
yang nak kita ambil. Kemudian tuan-tuan perempuan yang berikutnya adalah seorang Muslim yang sejati. Maksudnya kita semua kalau kita benar-benar seorang Islam, kita akan memilih biarlah kita susah, biarlah kita hilang segala-galanya, daripada kita memilih senang tapi kita buat maksiat kepada Allah. Yang ni pegang, aku tak nak kehilangan redha Allah. Biarlah aku kehilangan kesenangan, tapi aku tak nak redha Allah tu hilang. Maksudnya tu, tapi kita Ustaz kata apa tadi? Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Tak dengar lah suara Ustaz. Ustaz left. Ustaz terkeluar. Oh, okey. Ustaz terkeluar? Ya, Ustaz disconnected. So in the meantime, Azan, you give the lecture lah. We all dengar. okey, sekejap saya sambung balik. Mohon maaf tuan-tuan puan ya, saya punya talian ni. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar ya? Boleh. Okey. Dengar. Okey. Mohon maaf, masya-Allah. Dengar Ustaz. Allah ujian. Maaf ya. Okey. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Moga Allah memudahkan lapang dari kita pada Allah ya. Semua ujian Allah beri sekejap ya. Saya tengokkan dia punya nota tu. Okey. Nota tu sampai ya, nampak ya. Okey. Tuan-tuan perempuan, kita pergi kepada kelebihan yang faedah yang ke berapa? Ke-32 tadi. Okey. Kita sebagai seorang Muslim ya, kita ambil pengajaran dia. Okey, kita kena jadi macam Nabi Allah Yusuf yang dia rela, dia dapat kesusahan, dia rela memilih dipenjarakan daripada dia kehilangan redha Allah, mardatillah, rahmat dari Allah. Kemudian pengajaran yang ke-33 daripada 100 faedah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan, Allah Taala akan kekasihnya dan doa daripada orang-orang yang ikhlas. Allah mengabulkan doa para kekasihnya dan doa orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah faedah yang ke-33. Okey, jadi jelas kan maksudnya Nabi Allah Yusuf ni dia ikhlas doa dengan Allah. Dia dalam kesepitan, dia sanggup jaga diri dia kan, maka Allah kabulkan doa dia. Allah kabulkan doa dia dari sudut apa? Allah Ta'ala teguhkan hati dia, tidak menunaikan permintaan isteri Al-Aziz tadi. Dia juga sudah pasti tidak akan memenuhi
permintaan kawan-kawan kepada perempuan Al-Aziz tadi, dan Allah juga memakbulkan doa dia untuk dia memilih dipenjarakan. Macam mana Allah makbulkan doa dia di penjara? Maka kita kena pergi kepada Alhamdulillah, pada babak yang kedua, kita masuk kepada babak yang ketiga. Babak yang ketiga ni, dia mengandungi, babak ketiga ni, kalau kita tengok di nota tu, ada 4 adegan. Babak ketiga, dia ada 4 adegan. Adegan 1, kita tengok pada ayat 35 sampai 42, maksudnya ada 4 adegan diwakili oleh ayat 35 sehingga ayat nombor 53. Jadi pada pagi ni, ada waktu lagi, lebih kurang dalam setengah jam lagi, kita cuba memasuki kepada babak 3 pada adegan yang pertama. Okey, adegan pertama ni adegan berkaitan dengan apa? Okey, adegan pertama, dia adegan yang Allah cerita macam mana Nabi Allah Yusuf dia masuk penjara dan 43 sampai 45, ayat yang Raja Mesir dia bermimpi. Kita cuba dulu memasuki ayat 35 hingga 42, adegan yang pertama. Jadi adegan pertama ni, kalau tuan-tuan tengok di tuan-tuan tengok di hadapan skrin tuan-tuan dan perempuan, kita nak fokus kepada penjara. Nampak tak? Di penjara. Dan yang dalam bulatan penjara. Jadi itu adalah babak ke mana? Babak yang ketiga. Permulaan pada babak yang ketiga iaitu penjara. Okey. Maksudnya kalau kita tengok daripada diagram ni kan, proses flow dia kan, dia diuji dengan adik-beradik, ujian adik-beradik dia. Lepas tu Allah uji pula dia dijadikan sebagai hamba. Allah uji dia pula berada, ingatkan senang duduk di rumah pembesar ni, ujiannya tak ada. Rupanya ada ujian juga, lagi berat ujian dia. Lepas tu dia tengok, inilah hidup tuan-tuan, hidup Nabi Allah Yusuf. Tengok ya, dia masuk perigi susah, betul tak? Lepas tu hina jadi hamba, lepas tu jadi senang. Duduk kat mana? Duduk di istana. Lepas tu jatuh balik, masuk ke mana? Masuk penjara berpuluh-puluh tahun. Kita nampak tak perjalanan? Jatuh naik. Itulah kehidupan. Hidup yang indah ini adalah hidup yang ada kadang-kadangnya jatuh, kadang-kadangnya naik, macam tu. Kan? Kalau semua gembira saja, kadang-kadang tak nampak warna-warna kehidupan. Inilah kehidupan. Jadi kita belajarlah macam mana Allah Ta'ala beri kepada rahmat kepada Nabi Allah Yusuf alaihi wassalam. Baik, kita pergi kepada adegan pertama, ayat 35 hingga 42. Nota telah diedarkan kepada tuan-tuan dan perempuan. Okey, kita baca ayat nombor 35. Summa badalahum. Kita baca ayat tu, dia kata summa badalahum min ba'di ma ra'awul ayat la Allah Ta'ala cerita pada ayat 35, kemudian timbulnya fikiran bagi Al-Aziz. Walaupun kita jumpa perkataan lahum tu mereka, okay, mereka tu tuan-tuan bukan ramai ya. Mereka tu sebenarnya Al-Aziz, iaitu suami kepada isteri dia tadi tu. Okay, Al-Aziz ni, kita kata suami kepada si Zulaikha itu, dia dapat idea. Maksudnya dia sudah tahu apa nak buat. Sebenarnya dia nak buat apa? Sebab sekarang ni telah timbul, isu telah timbul. Ingat tak sebelum ni kita cerita apa sebelum ni kan? Ingat tak Al-Aziz, suami Zulaikha kan dia pesan pada Yusuf. Masih ingat lagi ayat sebelum ni yang dia jumpa depan-depan, dia jumpa masa dia nak masuk rumah dia tu, kan dia pesan pada Yusuf dengan Zulaikha kan, dia kata kat isteri dia, kau bertaubat pada Allah. Tapi dia kata kat Yusuf apa? Dia kata apa? Dia kata engkau lupakanlah cerita ni, diam-diam, jangan cerita kat siapa. Telah viral, telah lagi tersebar. Okey.
lagi terjebak. Sekejap tuan puan ni saya nak tukar satu ni sekejap ya. Sekejap. Okey, sekejap. Sebab lain saya dia kurang stable. Sekejap ya. Puan ya, sekejap bagi saya waktu sekejap. Saya refresh balik saya internet saya ni. Alright. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Baik, kita sambung semula. Ayat 35 ni, maksudnya isteri Al-Aziz, kalau kita tengok ayat 35 ni, ayat 35 ni dia dia nak penjarakan Yusuf. Kita kemudian timbul fikiran bagi mereka. Mereka tu maksudnya merujuk kepada Al-Aziz sesuatu masa. Okay, maksud ayat 35 ni, Al-Aziz iaitu suami kepada yang tak ada pilihan, Yusuf mesti kena penjara. Kan kenapa? Kerana apa? Kerana cerita tu telah tersebar lah. Telah tersebar, okey, maka tentulah dia nak jaga nama dia nak jaga maruah dia. Dia orang besar, orang kuat negara. Tiba-tiba ada cerita pasal isteri dia. Jadi takkan dia nak penjara isteri dia. Betul? Mereka memilih untuk penjarakan Yusuf. Letak Yusuf jauh-jauh, letak dalam penjara diam-diam. Supaya apa? Dengan tujuan cerita tersebut tak ada siapa lagi akan perkatakan. Sebab apa? Sebab Yusuf itu akan dipenjarakan. Maksudnya ayat 35 ni menunjukkan bahawa Yusuf itu dia akan dipenjarakan secara zalim lah. Sebab Nabi Allah Yusuf dia tidak bersalah apa-apa. Untuk apa dia dipenjarakan? Dalam erti kata lain sebenarnya Nabi Allah Yusuf sendiri yang pernah minta kepada Allah sebelum ini kan. Tapi dari sudut dipenjarakan, kan sepatutnya walaupun isteri dia yang mengancam dia untuk dipenjara, sepatutnya tak ambil keputusan macam tu sebab dia boleh buat pilihan, mungkin ada jalan lain, tapi Allah telah takdirkan Nabi Allah Yusuf akan dipenjarakan. Maknanya Nabi Allah Yusuf dia dipenjarakan sebenarnya dalam keadaan dia tanpa dibicarakan, tanpa ada sebarang usul selidik, maka dia ambil dia untuk dipenjarakan. Ayat 35. Maka ayat nombor 36 Allah cerita dalam penjara. Okey, Nabi Allah Yusuf terima ujian tersebut, kan? Maka dia masuk dalam penjara. Ni ayat ni bermula cerita dalam penjara. Apa yang berlaku di dalam penjara. Jom kita berada seolah-olah di dalam penjara. Maka apabila kita tahu dalam penjara, tentu ada banduan-banduan yang lain. Okay, kita baca ayat dia. Allah Ta'ala cerita kepada kita ayat 36. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. Okay. Allah kata, kemudian masuklah bersama-sama Yusuf itu ke dalam penjara dua orang pemuda. Fatayan ni, dia lebih tepat, dia merujuk kepada pelayan. Pelayan ataupun dia khadam. Fatayan memang dia pemuda. Tapi dalam konteks cerita ni, dia dikaitkan juga mereka ni sebenarnya adalah khadam. Orang yang pernah berkhidmat kepada raja. Macam mana kita kata dia berkhidmat kepada raja? Sebab nanti mimpi mereka berdua itu ditaksirkan oleh Nabi Allah Yusuf. Okay. Lepas tu, dalam penjara tu, apa yang berlaku? Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Okay. Maka kita fahamlah dalam penjara, apa yang Nabi Allah Yusuf akan buat. Kan? Tentulah dalam penjara Nabi Allah Yusuf akan meneruskan ibadat dia. Dia seorang Nabi, tentulah dia akan buat apa? Tentulah dia akan buat kebaikan dalam penjara, maka dapatlah kawan. Maka ada dua kawan dia. Yang kawan dia ni adalah dua orang pemuda, yang dua pemuda ni sebenarnya mereka ni juga adalah khadam. Mereka juga adalah orang pelayan. Tapi dua-dua masuk penjara.
Cuma Allah tidak cerita kepada siapa, Allah tidak cerita kepada siapa pelayan tu. Allah tidak cerita. Jelas kat sini? Jadi tuan-tuan, tuan-tuan dan perempuan, kita tidak perlulah mencari maklumat macam mana dua orang ni masuk penjara. Yang ni kita, walaupun ada kitab tafsir ulas, kita kata wallahu ta'ala a'lam. Kita tak tahu macam mana dua orang ini boleh masuk penjara bersama Yusuf, kita tak tahu. Kita tak tahu fakta itu. Yang kita tahu, Quran bagi tahu, dua orang ini, dia adalah perkataan fatayan tu, dengan konteks cerita ni, mereka ni adalah pelayan diraja. Okey. Kita tak tahu macam mana dia masuk, sebab apa? Wallahu a'lam. Kalau macam kisah Yusuf masuk penjara, kita tahu. Tapi kisah dua pemuda ni, dua rakan dia, kita tak tahu. Wallahu ta'ala. Maka, suatu hari, mereka berdua ni, jumpalah Yusuf. Maka mereka kata apa? Mereka nak memperkatakan tentang mimpi. Dia kata apa? Sesungguhnya, aku bermimpi melihat diriku memerah anggur. Dia kata, seorang tu dia kata inni aradi a'siru khamra. A'siru khamra. Khamra ni adalah arak. Saya tambah sikit. Sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku. Maksudnya lelaki seorang tu dia kata, aku mimpi aku memerah anggur buat arak. Dia kata, kerja aku memerah anggur, aku sedang perah anggur tu untuk dijadikan arak. Lepas tu seorang ni pula dia kata kepada Nabi Allah Yusuf. Dia kata waqala al-akharu, berkata pula seorang lagi. Dia kata inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza ta'kulu at-tayru minhu. Dia kata sesungguhnya aku bermimpi melihat diriku menjunjung roti atas kepalaku. Yang kedua ni pula, aku mimpi pula Yusuf, dia kata, dalam mimpi tu, aku junjung roti atas kepala aku. Lepas tu roti-roti tu ada burung-burung yang makan roti-roti tu. Lepas tu kedua-duanya pun cakaplah, Nabi'na bita'wili. Kita tengok garis ni penting, Nabi'na bita'wili. Dia kata Nabi'na bita'wili. Maka dia kata dua-dua tu kata ceritakanlah, terangkanlah, tafsirkanlah kepada kami tentang mimpinya itu apa. Maksudnya mereka kata, boleh tak engkau tafsirkan, terangkan, jelaskan kepada kami. Kami mimpi itu sebenarnya maksudnya apa? Kenapa dua lelaki ini dia jumpa Nabi Allah Yusuf? Kenapa dia tak jumpa rakan-rakan dia yang lain? Kan? Kalau kita faham Al-Quran, kita akan jumpa ayat hujung tu. Kita akan jumpa ada satu sebab, ada satu petanda yang kenapa mereka bertanya kepada Yusuf. Mereka kata, Inna naraka minal muhsinin. Dia kata, Inna naraka minal muhsinin. Dia cakap apa? Dia kata, sesungguhnya kami memandang engkau daripada orang yang muhsinin adalah orang yang baik. Orang yang, kalau dia terjemah di sini, kalau tuan-tuan minta tolong baiki sedikit perkataan tu. Kejap Kalau kita tengok pada ayat ni, tuan-tuan baiki. Sesungguhnya kami memandang engkau daripada orang yang pandai, kan? Tuan-tuan baiki sikit-sikit perkataan tu. Lebih tepat kita kata daripada orang yang berbuat kebaikan. Maksud dia, dua orang banduan ni yang mereka bertanya mimpi kepada Nabi Yusuf. Kenapa dia jumpa Yusuf? Sebab mereka nampak perwatakan Yusuf ni, daripada air muka dia ni, dia adalah orang yang baik. Maksudnya Nabi Yusuf ni sendiri, apabila berada dalam penjara, sudah pasti seorang Nabi, dia akan buat kebaikan kepada rakan-rakan penjaranya. Cuma Allah tidak cerita apa dia buat dalam penjara. Cuma Allah terus bawa cerita tentang mimpi dua lelaki ni. Jadi dua lelaki ni rupa-rupanya dia rapat dengan Yusuf, dia pergi luahkan apa yang mereka mimpi kepada Yusuf, kerana mereka telah melihat Yusuf ni macam
oh dia ni baik orang dia. Sebab tu dia kata inna naraka minal muhsinin. Inna naraka minal muhsinin. Kami tengok engkau ni acuk orang yang baik, dia kata. Orang yang baik, senang kami nak bercakap dengan engkau. Rasa selesa saja. Orang yang baik. Sudah pasti Nabi seorang yang baik. Okey. Apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf alaihimussalatu wassalam dalam mentaksir mimpi? Okey, apa Nabi Allah Yusuf buat? Ayat 37, Allah Ta'ala berfirman. Allah Ta'ala mengatakan bahawa qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanih illa nabba'tukuma bita'wili. Tuan-tuan tolong ambil perhatian dekat ayat 37 ni, sebab ada terjemahan, bukan terjemahan, ada pentafsiran yang agak, yang dia ada pentafsiran yang pelbagai. Terjemahan ayat 37 ni ada terjemahan yang pelbagai. Dia ada terjemahan yang wallahu a'lam, yang lebih tepat terjemahan dia, kita tengok terjemahan yang saya nak tunjuk pada tuan-tuan perempuan ni. Dia ada pelbagai tafsiran pada ayat 37 ni. Kita tengok pada terjemahan. Okey, tuan-tuan dah garis apa perkataan nabba'tukuma bita'wili ayat 37. Nabba'tukuma bita'wili. Okey, kita dah garis nabba'tukuma bita'wili. Okey, nabba'tukuma bita'wili ayat 37 ni kita dah jumpa dah sebelum ni dekat ayat nombor 36. Cuba cari ayat 36. Ayat 36 nampak tak perkataan Nabbi'na bita'wili? Jumpa tak 36? Nabbi'na bita'wili. Nabbi'na bita'wili ni, kalau ayat 36 kita baca sebelum ni, ini adalah ucapan dua orang lelaki rakan sepenjara Yusuf yang minta Yusuf tafsirkan mimpi mereka. Nabbi'na ni, ceritakanlah kepada kami, terangkanlah kepada kami tentang mimpi itu. Jadi nabbi'na bita'wili iaitu tafsiran mimpi. Ayat 37 jumpa sekali lagi perkataan illa nabba'tukuma bita'wili. Kenapa saya nak terangkan? Kerana kita baca ayat sampai habis. Okey, kalau kita baca ayat ni, dia iaitu Yusuf pun bagi respon lah. Selepas dua-dua lelaki tadi jumpa dia, cerita apa yang mereka dah mimpi, maka Nabi Yusuf memberi bantuan untuk mentafsirkan mimpi. Sebab apa dia akan beri bantuan untuk tafsirkan mimpi? Sebab sebelum ni masih ingat ketika dia berada di rumah Al-Aziz di Mesir dulu, ketika dia berada di bawah jagaan Al-Aziz, Nabi Allah Yusuf telah Allah ajar sebagian mimpi. Jadi ilmu tu ada. Okey, jadi Nabi Allah Yusuf dia akan berikan bantuan mentafsirkan mimpi. Jadi dia kata apa? Dia kata tidak datang kepada kamu sesuatu makanan yang diberikan kepada kamu. Jumpa tak perkataan ta'amun? Ta'amun turzaqanihi. Maksudnya Nabi Allah Yusuf kata macam ni. Nabi Allah Yusuf kata, tidak datang kepada kamu sesuatu makanan yang diberikan kepada kamu, okey, melainkan aku telah beritahu kepada kamu berdua tentang mimpi tersebut. Tentang mimpi tersebut. Okey. Tentang mimpi tersebut. Kalau tuan-tuan baca terjemahan tuan-tuan dan puan-puan, kalau tengok kitab terjemahan tafsir, kalau baca terjemahan yang sedia ada, tuan-tuan akan jumpa dia terjemah macam ni. Dia terjemah. Okay, ayat dia dekat ni. Aku telah memberitahu kepada kamu berdua tentang makanan yang nak datang tu. Ada maksud dia begini. Kalau ikut terjemahan yang tuan-tuan lihat di hadapan ni, ini saya ambil daripada ulasan Syekh Salah dalam Qasas Al-Quran ni. Ayat nombor berapa ni? Ayat nombor 37 ni, Nabi Allah Yusuf dia cakap, okay, kena faham cerita dia. Okay, kita sedia maklum,
orang dalam penjara kan dia ada makanan dihantar, betul tak? Kita tengok kan dalam penjara kan ada orang hantar makan pagi, mungkin ada dapat makan tengah hari, mungkin ada dapat makan malam. Okey. Jadi Nabi Allah Yusuf ni dia cakap dekat dua lelaki ni. Dia kata, okey, dia kata sebelum makanan yang berikutnya sampai. Maksudnya makanan, cuma tak sebutlah makanan mereka cerita ni waktu pagi ke, duha ke, tengah hari, Al-Quran tidak menceritakan. Tapi Nabi Allah Yusuf, dia berikan satu, kenapa dia buat macam tu? Sebenarnya dia nak meyakinkan. Dia nak yakinkan, dia nak meyakinkan dua lelaki ni, kawan dia yang sepenjara ni, tentang dia akan tolong. Jadi dia berkatalah, dia kata okey, dia kata mimpi korang berdua ni, aku akan ceritakan kepada kamu mimpi korang berdua ni sebelum makanan tu sampai, sebelum makanan yang berikutnya sampai, dia kata aku akan tafsirkan dalam mimpi kamu dua. Itu maksud dia. Okey, tapi ada setengah terjemahan dia kata macam ni. Setengah terjemahan dia kata, ayat dia macam ni. Ayat dia kata Nabi Yusuf kata dia akan bagi tahu makanan yang akan sampai dekat mereka tu makanan apa. Yang tu. Dia ada dua perbezaan tu. Satu perbezaan, Nabi Yusuf cakap, dia kata, okey, makanan yang akan sampai dekat kita nanti, kan, biasalah kita tahu kan makanan sampai bila-bila. Nabi Yusuf cakap, engkau tanya pasal mimpi ni, aku akan ceritakan dah. Maksudnya Nabi Yusuf cakap bahawa sebelum makanan tu sampai kepada kita, tafsir engkau bermimpi perah anggur tadi, engkau bermimpi yang letak roti atas kepala burung makan tu, aku akan tafsirkan. Yang itu lebih tepat. Bukan terjemahan yang mengatakan bahawa Nabi Yusuf akan mentafsirkan makanan datang tu, aku boleh tahu makanan apa yang akan datang. Nasi lemak ke, nasi goreng ke, bukan nak mentafsirkan makanan tu datang. Itu maksud dia. Jadi kita ambil kepada terjemahan yang lebih tepat, tafsir yang lebih tepat. Nabi Allah Yusuf kata, Nabi Yusuf nak cakap, okey, yang korang nak cari jawapan mimpi tu, insya-Allah sebelum makanan tu sampai, aku akan dapat tolong dah berikan jawapan. Itu maksud dia. Kemudian Nabi Allah Yusuf, ni penting, penting untuk kaitkan dengan Allah. Nabi Allah Yusuf, dia cakap dekat dua lelaki tadi tu, pertama dia cakap, okey, sebelum makanan tu sampai, korang akan dapat jawapan dia. Okey, satu. Lepas tu Nabi Allah Yusuf cakap, dia kata, zalikuma mimma 'allamani rabbi. Nampak tak? Dia kata, zalikuma mimma 'allamani rabbi. Nabi Yusuf cakap, dia kata, korang punya berdua mimpi tu yang aku akan tafsirkan tu, dia kata, Nabi Yusuf kata, korang punya berdua yang korang mimpi tu yang aku boleh tafsirkan itu, dia kata, semua itu dia kata apa yang telah Allah, apa yang Rabb aku, Tuhan aku telah ajar kepada aku. Kita kena ambil bagaimana Yusuf dia bijak dalam dia berdakwah. Jadi Nabi Yusuf ni dia tengok dia ajar satu benda, dia letak dalam pemikiran dua orang lelaki ni supaya mereka berdua nanti kalau Yusuf boleh tafsir mimpi, mesti orang akan agak-agak Yusuf. Oh, Yusuf ni pandai tafsir mimpi lah kan. Tapi Nabi Yusuf dia telah cakap awal-awal, dia kata, mimpi yang korang tanya tu, yang akan ku tafsirkan itu, dia kata, Nabi Yusuf kata, itu semua yang Allah telah ajar kepada aku. Maksudnya, apa yang aku tafsirkan mimpi tu, kata Nabi Yusuf, adalah yang telah diajarkan kepada aku oleh Rabbku. Tengok tu. Mana Nabi Yusuf, dia nak kata bahawa aku pandai kasih mimpi ni nanti, dia kata, yang aku nak kasihkan mimpi kau berdua ni, sebenarnya bukan daripada kelebihan aku, tapi Tuhanku yang ajar. Nabi Yusuf dia dah masuk dah. Dia dah masuk dah tentang apa? Dia dah masuk dah Allah Ta'ala tu. Dari sudut perkaitan mimpi tu. Kenapa? Kenapa macam tu? Sebab, tuan-tuan kena tahu masa tu Mesir, mereka berada dalam kekufuran. Maksudnya Mesir pada ketika itu, mereka ada Tuhan lain selain Allah.
Sebab tu Nabi Yusuf dia cakap dia telah masukkan perkara besar bahawa apa yang aku pandai atas mimpi ni ia adalah dari Allah. Lepas tu dia kata lagi. Dia kata oleh sebab aku tahu mimpi itu dari Allah lah. Maksudnya Nabi Yusuf nak kata Tuhan aku itulah yang ajarkan aku mimpi, Tuhan aku yang satu itulah yang ajar aku mimpi. Dia kata, maka dia kata dekat dua kawan dia kata inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Dia kata dengan sebab itulah aku meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada hari akhirat. Okey, Nabi Allah Yusuf dia gunakan kesempatan apabila mereka tanya tentang mimpi tu, Nabi Yusuf ambil kesempatan, tak buang masa terus, dia terus ambil kesempatan untuk menyampaikan dakwah dari sudut ketauhidan. Nabi Yusuf dia ambil peluang untuk sampaikan dakwah tentang Allah, tentang tauhid. Jadi sebelum dia tak semimpi tu, dia telah buat satu keyakinan. Maksudnya macam ni. Sebab orang tanya mimpi tadi kan, dia mestilah macam nak tahu jawapan cepat kan. Lepas tu mereka mesti akan tengok betul ke dia boleh tak semimpi ke tak ada semimpi kan. Jadi Nabi Allah Yusuf dia telah cakap awal tadi. Dia kata, okey, mimpi yang kau cakap tu, dia kata confirm. Nabi Yusuf kata, sebelum makanan kita tu sampai, dah beres dah cerita tu. Aku boleh taksir dah mimpi tu. Okey, lepas tu Nabi Yusuf kata lagi, dia kata mimpi yang aku nak ajar kat kamu berdua ni, ia sebenarnya adalah mimpi daripada Tuhanku. Dia kata, Nabi Yusuf kata adalah daripada Allah yang ajar aku. Oleh kerana aku ada Allah yang ajar aku mimpi itulah, Nabi Allah Yusuf kata apa? Aku tak ikut, aku tinggalkan agama kaum yang tak beriman kepada Allah, tak beriman juga pada hari akhirat. Maknanya bumi Mesir pada ketika itu, tuan-tuan ingat ya, mereka ini ada Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah dan mereka juga tidak beriman kepada hari akhirat. Jadi Nabi Allah Yusuf, dia telah memulakan dakwah dia dengan dia mengatakan dia pandai tak semimpi kerana Allah yang ajar. Kena pegang macam tu. Oleh kerana semua itu adalah dari Allah, maka dia tinggalkanlah agama kaum dia. Okey, yang tak beriman dan hari akhirat. Tapi tak habis lagi. Nabi Allah Yusuf dia tengok cara dia dakwah, tengok pandai dia menggunakan kesempatan untuk dia untuk dia menyampaikan dakwah. Okey, kita baca lagi pada ayat berikutnya. Kita masih ada sedikit waktu lagi. Tadi kita terganggu waktu kan? Kita tambah sikit lagi waktu kecemasan. Baik. Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam, dia nak kukuhkan lagi, dia nak menjelaskan lagi tentang Allah itu, Allah yang Nabi Allah Yusuf tu adalah Tuhan yang satu. Nabi Allah Yusuf dia terangkan lagi. Tapi mimpi dia tak cerita lagi. Tapi dia dah cakap kat dua tadi tu. Jangan risau, mimpi kau sebelum makanan sampai. Soalannya dia kata, tak apa, kejap lagi mimpi kau akan tahu. Jadi mereka akan tunggulah. Kan nak tunggu apa taksir mimpi. Jadi dia dengar. Maka Nabi Yusuf ambil kesempatan. Maka dia cakap, dia kata wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Okey, kalau ayat nombor 37 tadi, Nabi Allah Yusuf dia tinggalkan agama kaum dia yang sesat, yang tak menyembah Allah akhirat. Kalau ditinggalkan agama tu, dia ikut agama siapa? Maksud dia telah terangkan kepada dua banduan tadi, aku tak ikut agama kaum bumi Mesir ni. Yang mereka ada Tuhan lain dan mereka tak beriman pada akhirat, aku tak ikut mereka. Nabi Allah Yusuf cakap. Lepas tu Nabi Yusuf dia cakap, aku tak ikut agama mereka, aku tinggal kat agama mereka, tapi yang aku ikut siapa? Nabi Yusuf kata, dia ikut siapa? Dia kata, dan aku mengikuti agama datuk nenek moyangku.
Datuk nenek moyangku tu siapa? Dia katalah Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Sebab kita sedia maklum waktu kita belajar mula-mula dulu pengenalan surah Yusuf, latar belakang Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni dia anak Yaqub. Yaqub tu anak Ishaq. Ishaq tu anak Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf cakap kepada kedua banduan tadi, aku ni yang aku ikut, dia kata, aku ikut agama yang diwarisi oleh, aku ikut agama nenek moyangku beragama Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Okey, lepas tu Nabi Allah Yusuf dia menerangkan kenapa dia kena tinggalkan agama kaum orang Mesir tu. Kan? Kenapa dia perlu ikut agama nenek moyang dia Ibrahim, Ishaq dan Yaqub tu? Maka dia pun kata, makana lana an nusyrika billahi min syai'in. Dia kata, tidak wajarlah bagi kami mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Maknanya Nabi Yusuf kata apa? Saya, ayah saya, tok saya, moyang saya tu semua-semua tu tidak wajarlah untuk mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Okey. Lepas tu dia kata zalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktharan nasi la yashkurun. Maka Nabi Allah Yusuf tadi cakap lagi. Dia kata tak patutlah kami ni pergi mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Lepas tu dia kata apa yang kami lakukan itu, dia kata itu adalah sebahagian daripada limpahan kurniaan Allah kepada kami. Dan juga sebenarnya kepada semua manusia. Tak boleh syirikkan Allah. Kan? Menyembah Allah yang satu tu sebenarnya dia kata itu adalah kurniaan daripada Allah kepada manusia. Tapi kebanyakan manusia tu dia tak tahu. Sebenarnya manusia itu dia kata apa? La yashkurun. Kebanyakan manusia itu mereka tidak mensyukuri. Nabi Allah Yusuf mengatakan dia boleh mentaksir mimpi itu adalah daripada Allah, kurniaan daripada Allah, maka kenalah bersyukur kepada Allah. Nak bersyukur kepada Allah adalah dengan tidak mensyirikkan Allah. Tak wajarlah pergi mensyirikkan Allah. Okey. Maknanya dua lelaki tadi tu dia sudah pasti mereka akan menunggu-nunggu bila Yusuf nak sebut tentang mimpi mereka tu. Apa makna dia? Tapi mereka tentulah mereka mendengar betul-betul. Yusuf ni cakap apa ni? Sebab kesempatan yang ada tu, Nabi Yusuf ambillah kesempatan mengajak mereka supaya apa? Tinggalkan agama kaum mereka, tapi ikut agama siapa? Ikut agama nenek moyang Nabi Yusuf. Yang mana nenek moyang Nabi Yusuf mereka tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Kenapa tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu? Itu adalah kurniaan dan jadi itu adalah nikmat-nikmat yang Allah bagi tadi tu, caranya adalah dengan mensyukuri kepada Allah Ta'ala, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pergi kepada ayat nombor 39 sebagai penutup dia. Okey. Nabi Allah Yusuf ini dia ambil kesempatan lagi. Okey. Yang kali ni Nabi Allah Yusuf dia menggunakan kaedah membuka minda dorakan dia pula. Dia menggunakan kaedah bersoal jawab pula. Dia gunakan kaedah bertanya soalan pula. Kalau tadi lebih kepada ayat penyata kan, Nabi cakap je. Sekarang Nabi Yusuf dia mengajak kedua-dua rakan dia tadi tu berfikir. Dia kata, ya sahibai sijin arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul
Al-Qahhar. Dia kata, wahai dua sahabat sepenjaraku, dia kata, wahai dua kawanku yang dalam penjara ni, dia kata, adakah menyembah Tuhan yang berbilang-bilang tu lebih baik ke ataupun menyembah Allah yang Maha Esa, yang Maha berkuasa, yang Maha Qahhar, yang Maha perkasa, yang Maha berkuasa. Jadi Nabi Allah Yusuf dia membuka minda durakan dia tadi. Dia ubah teknik dalam dia menyampaikan. Kan? Dia kata, korang ni, cuba korang fikir, dia kata. Cuba korang fikir, dia kata. Kan? Kalau menyembah Tuhan yang banyak-banyak, kalau Tuhan ni banyak, kan? Menyembah Tuhan yang banyak ke lebih baik? Ataupun menyembah Tuhan yang satu, tapi yang satu tu dia adalah Al-Qahhar, yang Maha perkasa. Kan? Dia membuka minda, cara dia adalah dia membuka persoalan kepada dua lelaki tersebut. Kenapa dia tanya macam tu? Iyalah, sebab apa? Sebab kalau Tuhan ramai, kan nanti payahlah kalau Tuhan ramai. Kan? Ada Tuhan nak turunkan hujan, ada Tuhan kata jangan turun hujan, nanti bergaduh-gaduh pula Tuhan-Tuhan tu. Kan? Lepas tu tentulah orang yang menyembah Tuhan tu akan pening. Ni nak dengar cakap siapa ni? Dengar Tuhan ni ke nak dengar Tuhan ni pula? Nak dengar Tuhan ni pula. Kan kalau Tuhan tu banyak, sekali bergaduh Tuhan ni. Ada Tuhan siang, ada Tuhan malam, ada Tuhan begini, Tuhan begini. Maka Nabi Allah Yusuf bertanya soalan. Nak sembah Tuhan yang satu tu lebih baik ke? Kan? Ataupun nak sembah Tuhan yang berbilang-bilang tu lebih baik ke? Ataupun Tuhan yang satu, tapi yang satu itu dia adalah Al-Qahhar. Okay, ayat 39. Tetapi belum habis lagi. Nabi Allah Yusuf dia menerangkan dengan lebih terperinci. Tapi itu kita akan sebut pada minggu hadapan pada ayat nombor 40. Maknanya kita masih lagi berada pada babak yang ketiga, adegan yang pertama. Okay, kita masih lagi pada adegan pertama. Nanti saya akan beri nota berikutnya untuk adegan yang kedua dan adegan yang ketiga. Okay, sebelum kita tutup, saya sebutkan beberapa pengajaran lah. Nak sebut beberapa nak sebutkan beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat tadi tu ini adalah untuk menutup dia. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan pengajaran kita boleh belajar pada ayat tadi, kenapa mereka berdua jumpa Yusuf? Kenapa tak cari rakan banduan lain? Kerana pengajaran dia faedah ke-34 adalah tanda orang-orang yang soleh dapat diketahui dari wajah-wajah mereka. Ini kita belajar tadi. Kan? Kenapa diorang pergi jumpa Yusuf? Sebab diorang tengok Yusuf ni macam baik je orang. Dia kata, inna lanaraka minal muhsinin. Kan dia kata, kami ni betul-betul tengok engkau ni macam orang baik. Jadi para ulama, mereka mengeluarkan teladan, macam faedah yang ke-34 ni, mereka mengatakan bahawa orang yang soleh ni boleh nampak kepada wajah-wajah mereka. Yang berikutnya kita dapat belajar, Nabi Allah Yusuf tadi, kenapa dia terus tak nak taksir mimpi? Kenapa dia tak nak taksir mimpi terus kan? Kenapa? Kerana dia ambil segala kesempatan dan peluang untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam itulah kita kena buat. Kalau macam anak kita nak minta sesuatu pada kita kan, kita boleh ambil anak kita nak minta kita sesuatu pada kita, kita ambil kesempatan dakwah pada dia. Kan? Jadi kita kata, kalau nak benda ni, mama nak cakap sikit, dengar. Jadi ambil kesempatan. Maksudnya gunakan segala ruang untuk kita menerangkan. Begitulah digunakan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Jelas kat situ. Kemudian yang ketiga, last sekali kita nak ambil pengajaran dia adalah sebagai seorang pendakwah yang mengajak orang kepada kebaikan dan sebagainya, kita perlu buat orang yang nak dengar nasihat itu
kita kena bagi dia keyakinan. Kita kena buat sesuatu yang supaya orang tu yakin dengan apa kita nak cakap. Pendakwah dia kena buat macam tu. Dia kena, maksudnya sebelum dia nak menyampaikan sesuatu perkara, siapa-siapa pun, maka dia perlu kena yakinkan orang yang dia nak cakap tu tentang apa dia nak sampaikan. Macam Nabi Yusuf tadi tu, Nabi Allah Yusuf dia guna kaedah apa? Dia kata, okay, sebelum makanan kita sampai ni, dia kata, aku akan ceritakan kepada engkau apa tafsiran mimpi tu. Jadi kita kena buatlah sesuatu. Mungkin nak meyakinkan orang dari sudut kepada ilmu yang kita ada, mungkin pada gaya penyampaian, mungkin kepada penampilan. Itu pun semua pendahluan untuk tarik orang mendengar apa yang kita nak sampaikan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Yusuf alaihi wassalatu wassalam. Jadi kita berhenti dekat sini pada faedah yang ke-35. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi beberapa ayat untuk kita habiskan pada adegan pada babak yang keberapa? Pada babak yang ke-3. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Mohon ampun dan maaf atas kelemahan teknikal pada pagi ini, khususnya terputus-putus suaranya. InsyaAllah kita bertemu lagi. Okay, saya buka satu atau dua soalan, tuan-tuan dan puan-puan. Ada soalan di chat ke? Okey, ada yang tanya soalan di chat. Dia kata, Ustaz, mimpi ni kan mainan tidur. Macam mana kita nak tahu mimpi tu baik atau mimpi tu buruk? Atau kata lain, mimpi tu daripada syaitan atau daripada Allah? Sejauh mana kita boleh percayakan mimpi ni? Oh, ni kalau rujuk balik pada yang mula-mula pada babak 1 tu kita ada ceritakan. Okey, mimpi ni tidak semua dia mainan tidur. Mimpi ni dia terbahagi kepada 3. Ada mimpi dari Allah, ada mimpi daripada syaitan, ada mimpi daripada mainan jiwa kita. Jiwa kita tu maksud dia, kita terbawa dalam mimpi apa yang kita duk fikir waktu siang tu. Sebelum kita tidur, waktu siang tu kita fikir banyak benda tu, tiba-tiba terbawa di dalam mimpi. Itu dipanggil mimpi kategori yang ketiga. Mimpi yang pertama, mimpi baik dari Allah tu, sudah tentulah mimpi-mimpi yang menyenangkan, tentulah mimpi-mimpi yang menggembirakan. Macam Nabi Yusuf tu, dia bermimpi dari Allah, dia mimpi ada orang sujud. Ada 11 bintang sujud, 1 matahari sujud dan 1 bulan sujud. Maknanya mimpi baik tu apa? Ada maksud sujud. Jadi sujud tu kan benda baik. Jadi dekat situ salah satu contoh mimpi yang baik dari Allah. Tapi kalau mimpi yang buruk, tentulah mimpi-mimpi yang menakutkan, mimpi yang buruk. Yang itu daripada syaitan. Kalau itu dari syaitan, jangan sekali-kali pergi cari orang untuk mentafsirkan mimpi yang buruk tersebut. Sebab apa? Sebab ia boleh jadi betul jika ditafsirkan berlaku. Pernah berlaku zaman Nabi SAW, yang Nabi dia bermimpi, ada orang cerita dekat Nabi yang dia mimpi kepalanya terpotong, tergolek-golek. Nabi kata, kau tak boleh cerita mimpi tu begitu. Maksudnya Nabi tak bagi tafsirkan mimpi yang buruk. Tapi berbeza dengan Nabi. Para Nabi ni, dia mimpi dia semua tu wahyu. Dia berbeza dengan kita. Itu adalah jawapan kepada yang bertanya. Sejauh mana kita boleh percayakan mimpi? Kalau dia mimpi baik, tafsirkan dia. Moga-moga ia benar. Sebab ia mimpi baik itu adalah dari Allah. Kena cari orang-orang yang saleh, kena cari orang-orang yang pakar. Boleh jadi mimpi itu benar dan Allah akan benarkan mimpi itu.
Wallahu ta'ala a'lam. Okey, dah tak ada soalan. Ada soalan verbal? Ustaz, Kak Ya. Anis, Ya. Nabi Yusuf dapat tafsir mimpi, dia mewarisi daripada ayahnya Nabi Yaqub yang dulu tafsirkan mimpi Nabi Yusuf kan, yang bintang, bulan dan matahari. Dan Ustaz kata yang mimpi Nabi-Nabi ini sebagai wahyu, seperti Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya. Betul. Betul. Jadi mimpi dia orang bukanlah mainan tidur. Betul. Dan juga adakah they are able to tafsirkan mimpi itu berwarisan daripada bapa dia ke, macam Nabi Yaqub turunkan kepada Nabi Yusuf kelebihan tu. Okey. Kalau kita baca pada ayat ni, kalau kita baca pada ayat nombor, kita tengok ayat nombor 6 kan. Kalau kita tengok ayat nombor 6 dalam surah Yusuf, okey, tengok nombor 6 pada surah Yusuf, kita dapati bahawa Nabi Yaqub dia pernah sebut pada Yusuf, dia kata apa nikmat yang Yusuf dapat tu, macam dapat sebahagian daripada mimpi tu, dia kata itulah di antara nikmat-nikmat yang Allah pernah bagi kepada atuk nenek moyang mereka. Maknanya Yaqub ni kita tahu dia juga boleh mentafsir mimpi, cuma kita tak tahu dengan jelas apa peristiwa yang Nabi Yaqub ni dia mentafsir mimpi Yusuf tu, kita tak jumpa lah. Yang kata Nabi Yaqub ni dia boleh tahu hakikat sebenar Yusuf mimpi apa. Tapi yang dia boleh tahu dari sudut clue, Nabi Yusuf ni akan jadi orang yang mulia sebab ada clue dari sudut bintang yang sebelah tu sujud saja. Okey. Jadi dari sudut warisan daripada orang tua ni yang itu Allahu Ta'ala alam. Tapi yang benarnya ia memanglah maksudnya memang dia warisan, tapi warisan tu maksud dia adalah Allah Ta'ala yang memilih untuk mereka tahu mentafsir mimpi. Betul lah, dia maksudnya Ibrahim, Nabi Allah Ibrahim, kita tak jumpa pula yang kita tak jumpa yang kisah Nabi Ibrahim dia mentafsir mimpi. Cuma mimpi Nabi Ibrahim itu benar. Nabi Ibrahim tu benar, sebab itu yang dia pergi sembelih anak dia. Faham tak? Nabi Allah Ibrahim, dia mimpi dia menyembelih anak dia tu, itu adalah ujian untuk dia. Tapi dia tidak mentafsirkan mimpi sembelih tu apa. Cuma yang kita tahu, Nabi Yusuf lah yang dikaitkan dia boleh mentafsir mimpi yang dia mimpi dan juga orang lain mimpi. Tapi Nabi-Nabi lain ni wallahu ta'ala alam. Nabi-Nabi lain ni kita kena tahu macam ni. Mentafsir mimpi orang lain berbeza. Kalau Nabi ni mimpi tu adalah wahyu. Maknanya mimpi tu adalah benar. Itu berbeza. Kena faham dua situasi tu. Boleh mentafsir mimpi orang lain berbeza dengan mimpi yang mereka mimpi itu jadi benar. Itu dua benda yang berbeza. Macam Ibrahim, dia mimpi menyembelih anak dia kan. Menyembelih anak dia. Tapi dia tak mentafsirkan, kenapa aku mimpi menyembelih anak? Allah perintahkan dia untuk dia menyembelih anak dia tu kan. Dia tidak mentafsir mimpi tu. Tetapi dia mengikut apa yang ada dalam mimpi itu. Kenapa? Kerana mimpi itu adalah benar. Tapi Nabi Muhammad SAW pun Allah pernah beri kepada dia mimpi, dan mimpi Nabi itu adalah benar. Cuma kisah Yusuf saja yang kita tahu dia mentafsirkan mimpi orang lain. Tapi kalau mimpi Nabi ni semuanya adalah benar. Kena beza antara dua situasi tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih Ustaz ya. Ya. Ada soalan lain?
Okey, kalau tak ada, mungkin kita boleh berhenti di sini. Puan Datin Shina, ada apa-apa pesanan sebagai Tak ada, penutup? tak ada Ustaz. Tak ada apa Tak ada soalan Ustaz. Okey. Okey, terima kasih kepada Laman Sri Laman Sri. Datin Shina atau Amirul sekeluarga, moga Allah memberikan Allah beri rahmat, Allah berikan keberkatan, Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada antum sekalian, kepada tuan-tuan perempuan juga yang mengikuti pengisian kita pada pagi ni. Semoga Allah merahmati kita semua, Allah memberkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ustaz. Jazakallah semua. Wa iyyakum. So saya end sekarang Ya, ya Ustaz. Okay, baik.